Aduh, aku sampai mana ni? Ini masih dalam negara ke? Nenek, aku pun nak kahwin. Cari isteri. Farid, kau si lemah Rahman, naik katil pun dah payah. Nak pilih isteri pula, pergi sanalah. Farid Rahman nak kahwin. Ini bukan cerita pendek yang aku tonton ke? Gila betul lah. Aku merentas dunia ke dalam cerita pendek ni. Diam. Hari ini dinasti Daruna Maharaja baharu naik takhta. Ampun umum diisytiharkan. Semua lelaki dewasa dalam kampung yang belum berkahwin boleh pilih seorang daripada banduan wanita ini untuk dikahwinkan supaya negara kita tambah ramai penduduk. Badan muka macam ni, gaya macam ni. Kalau zaman abad 21 memang supermodel lah. Beberapa jelita ni sungguh bersaing cantik. Masing-masing ada keistimewaan. Yang penting lagi boleh kahwin percuma jadi isteri. Rakyat dinasti Daruna hidup senang sangat ya. Macam mana nak pilih? Yang ini semua kurus macam lidik. Kerja pun tak ada tenaga. Yang ni boleh tahan punggung besar, senang beranak. Hahaha. Berani sungguh si jahat. Berani mengata rupa orang. Patut dihukum mati. Suara apa tu? Wah, kaki panjang, dada montok, mata badam. Mesti sangat menggoda di atas katil. Aku pilih yang ini. Sekumpulan buruk rupa cuma mengotori mata aku sang penyihir. Cuma lelaki itu masih ada sedikit ketampanan. Mungkinkah aku boleh dengar isi hati mereka? Tuan rumah sistem sepadan berjaya. Sistem ikatan nilai hati berdebar. Nilai hati berdebar. Alia Iskandar tolak 1. Sri Kandi Suci Istana. Hati Langit Aisyah Hamdan. Nilai hati berdebar 1. Nilai hati berdebar, Nadia Syafiq, putri sulung saudagar kaya Sarah Karim. Nilai hati berdebar 5. Putri kedua, Hana Karim, nilai hati berdebar 0. Adik ketiga Mira, Karim, nilai hati berdebar 0. Tuan rumah sistem boleh ikat serentak pelbagai sasaran taklukan. Semakin banyak nilai hati berdebar terkumpul, semakin lumayan ganjaran sistem. Semoga berjaya ya. Aku tahu jalan cerita dan sistem dah bangkit. Permainan ini dah menang. Apa lagi lambat-lambat ni? Cepat naik dan pilih. Yang dah kahwin setiap bulan kena pergi bayar kira-kira RM700 cukai kepala. Macam samun lah. Alamak. Mereka dah pergi. Kamu tak boleh pergi. Dia tak pilih, kamu pilih. Pergi. Abang, mohon abang pilih dua adik aku. Ini kampung terakhir. Kalau masih tak ada yang terpilih, jadi isteri kami akan dihukum mati di tempat. Kalau tak terpilih pasti mati. Alangkah menyedihkan nasib ini. Beta tak boleh mati. Beta masih perlu balas dendam. Mungkinkah Beta terpaksa tunduk pada orang-orang ini? Berani sungguh orang ini memandang Beta dengan pandangan seberang itu. Biarlah Beta mati daripada mengahwini si mata keranjang ini. Nilai hati berdebar. Alia tolak 5. Nilai hati berdebar boleh jadi negatif? Tapi seorang Maharani dinasti Daruna jatuh ke tahap ini. Adakah di sebaliknya ada rahsia tersembunyi? Dekat ni dia lagi kacak. Kalau aku guna ilmu rahsia, balai bayang lembayung latihan ganda dengannya, pasti cepat pulih kekuatan. Nilai hati berdebar. Nadia Syafiq naik ke 10. Penyihir balai bayang lembayung ni memang jelita semula. Jadi kalau kahwin dia pasti bahagia. Dia pun nampak jujur. Lebih baik sementara tunduk padanya. Nanti bila dapat hubungi Istana Hati Langit, beri dia pampasan sahaja. Nilai hati berdebar. Aisyah Hamdan naik ke 5. Memang layak jadi Sri Kandi Suci Istana Hati Langit. Cantik dan baik hati sungguh. Tuan Muda, mohon Tuan Muda berbelas kasihan kahwini dua adik hamba di kehidupan akan datang. Sarah Karim sanggup jadi lembu kuda untuk membalas budi Tuan Muda. Nilai hati berdebar. Sarah Karim meningkat ke 20. Hana Karim, Mira Karim meningkat ke 10. 3 beradik keluarga Karim sangat ingin hidup. Kalau aku kahwini mereka, pasti mereka amat menurut pada aku. Kau ni kenapa lambat sangat? Nak pilih siapa akhirnya? Dengan sistem ini, dunia milik aku. Berkahwin jadi beban pada orang lain, tapi bagi aku, ini peluang membuka jalan tanpa tanding. Aku pilih ini. Semua 6 orang ini aku nak.
Semua 6 orang ini aku nak. Farid, jangan buat hal. Di rumah kau masih ada Kak Sofia Latif. Kau bawa balik 6 orang. Nanti rumah kau ada 8 mulut nak makan. Dengan apa kau nak hidupkan mereka? Lagipun seorang perempuan kira-kira RM700. 6 orang perempuan RM3200. Alamak. Ketua kampung rumah aku tinggal aku seorang untuk mewariskan zuriat. Aku pilih 6 orang. Peluang berjaya pun lebih tinggi kan? Terima kasih banyak, Tuan Penyelamat. Budak ni memang di luar jangkaan. Cuma tak tahu badan kecil lemah macam ni. Tahan ke tak 6 orang isteri? Lelaki yang cuma fikir dengan bahagian bawah. Nanti bila beta kuasai semula pemerintahan, mesti beta kebiri dia. Maharaja perempuan ni sungguh panas baran. Balik nanti mesti kena jinakkan dia betul-betul. Selepas sebulan pergi pejabat daerah bayar ringgit. Kalau lambat kepala kena pancung. Farid. Farid. Siapa adik-adik ini? Dia kakak ipar si Mati, Sofia Latif, baru kahwin masuk hari pertama, belum sempat bersama sebagai suami isteri. Abang si Mati dah mati kena sakit, jadi balu. Kasihan sungguh Kak Sofia. Mereka ni semua isteri baru aku. Apa? Nilai hati berdebar. Sofia Latif 60. Rupanya Kak Sofia dah suka aku sampai tahap tinggi macam ni. Farid. Maksud aku, badanmu sendiri pun tak sihat. Sekarang ni kau kahwin 6 orang isteri. Badanmu boleh tahan ke? Kalau Farid Rahman. Kau dah nak mati sakit. Sekarang ni kau kahwin 6 bini. Kuat ke nak buat malam pengantin? Kuasa pun tak ada. Lebih baik biar aku ganti kau tidur bersama dengan si jelita-jelita ni. Rizal Bahar menindas lelaki, merampas wanita, berdebah buat semua kejahatan. Si Mati dulu asyik kena bully dia. Tapi sejak aku datang, takkan biar dia terus berani jauh-jauh. Jangan halang aku bermesra dengan si jelita. Farid Rahman. Kau ni celaka nak cari mati ke? Nanti aku ajar kau. tak nak mati, berdiri diam, jangan gerak. Wah, lagi 2 cili padi ni. Tak tahu main atas katil nanti pedas ke tak? Wahai jelita-jelita, mungkin awak tak tahu Farid Rahman tu si lemah Rahman yang hampir mati. Ikut dia. Cuma jadi balu hidup. Aku Rizal Bahar, tampan bergaya, rupa para selok. Yang paling penting, kemampuan luar biasa. Ikut aku jamin tiap malam. Buat awak rasa syurgawi. Suamiku. Kenapa? Jangan-jangan awak sangka Farid Rahman boleh lindungi awak semua. Farid Rahman mulai malam ini hantar seorang jelita ke rumah aku. Kalau tak, satu kali jumpa, satu kali aku pukul. Si Farid Rahman ni memang lelaki tak berguna. Beta rela mati daripada lelaki macam ni. Rosakkan kehormatan beta. Si pedas malam ni mulai dengan kau dulu. Serah pada aku. Rahman, jangan melulu. Kak Sofia Latif, kakak jangan risau. Di kesantuan rumah sistem sasaran nilai hati berdebar berjaya diikat. Hadiah pemula boleh diambil. Aduh, pada benda bagus macam ni rupanya. Mesti pilih yang ketiga. Tahniah, tuan rumah sistem 18 tapak naga tahap sempurna. Dapat penguatan tubuh. Farid Rahman. Kau si Nazak Rahman ni nak tunjuk gagah depan perempuan. Aku ni berdiri sini hari ni. Kau celaka. Kau boleh ke? Aku tak boleh. Aku ni satu penumbuk, boleh pukul kau sampai berlutut panggil ayah. Tengok aku tak. Naga engkau menyesal lah. Aduh.
begitu kuat dan maskulin, tenaganya sungguh membuatku semakin suka. Nilai hati berdebar. Nadia Syafiq positif 10. Nilai hati berdebar Aisyah Hamdan positif 10. Suamiku rupanya begitu hebat. 3 beradik Karim nilai hati berdebar positif 10. Dia ini bukan hampir mati sakit ke? Apa sebenarnya terjadi? Nilai hati berdebar Alia Iskandar positif 1. Farid Rahman, nantikan saja. Aku ni lambat laun bunuh kau. Farid. Kau okey ke? Aku okey. Isteri-isteri si jahat dah dihalau suamimu ini. Kita sekarang cepat balik rumah. Jom ya. Ya, Kotor dan bersepah begini. Tempat orang tinggal ke adik-adik semua penat seharian. Cepatlah cuci muka dan berkumur. Beta. Aku tak nak guna air sekotor ini untuk cuci muka. Nilai hati berdebar. Maharani terhadapmu negatif 1. nilai hati Maharani ini dah jadi negatif pun boleh turun lagi ke Tahun ini kemarau teruk. Dah berbulan-bulan tak hujan. Ini dah air terakhir dalam perigi. Aku dan adik-adikku buang negeri sampai sekarang tak tahu dah tanggung kesusahan berapa banyak. Terima kasih atas kasih sayang suamiku, sanggup menerima kami, beri kami adik-beradik sebuah rumah. Kini kemarau teruk, ada air guna, sudah sangat bagus. Nilai hati berdebar 3 beradik keluarga Karim tambah 10. nilai hati berdebar ini naik terlalu pantas. Boleh dapat isteri seperti Sarah Karim yang cantik, rupawan dan isteri baik yang faham hal sungguh bertuah. Tetapi air kotor ini memang tak boleh diguna untuk cuci muka dan berkumur. Para isteri. Aku pergi cari air bersih untuk kamu sekarang untuk kamu mandi. Suamiku baik sungguh, nilai hati berdebar, Sarah Karim positif 10. Nilai hati berdebar naik lagi. Kalau begini terus boleh dapat hadiah sistem dengan cepat. Aku isytihar isteri Sarah Karim yang terhebat. Jom ya. Farid Rahman. Aku biasanya mandi di sini. Keadaan ini terlalu sukar. Kak Sofia Latif, pergi temankan mereka dulu. Hal air, aku fikirkan caranya. Harap awak uruskan Farid Rahman. Ha. Memandangkan kita semua tinggal di bawah bumbung, sama lebih baik kita kenal mengenal dulu. Aku Nadia Syafiq. Kamu semua boleh panggil aku Kak Nadia Syafiq. Hamba Sarah Karim, keluarga turun-temurun berniaga kerana menyinggung pembesar ibu kota baru bersama adik-adik terbuang ke sini. Ini adik kedua Hana Karim. Adik ketiga Mira Karim, Aisyah Hamdan. Bila dah ni masih nak berlagak dingin, Kak, boleh tahu siapa nama? Siapa aku tak penting. Yang penting kita cepat keluar dari tempat buruk ini. Si Farid Rahman tu nampak macam si licik mulut manis kaki perempuan. Kalau tinggal cuma akan sengsara bersamanya. Dia tipu kita, dia buli kita. Sistem, aku nak cabutan bertuah. Memang faham apa yang aku nak. Bagus. Ini macam bawa seluruh pusat mandi ke sini. Aku kena panggil isteri-isteri cepat mandi bersih-bersih. Tuan Muda selamatkan nyawa kami. Aku percaya dia orang baik. Aku rela temankan dia hadapi kesusahan. Itu cuma dia berpura-pura baik untuk tipu kita ikut dia saja. Kemarau berbulan-bulan, sungai dan tasik pun kering. Dia kata ada air bersih. Bukan tipu apa lagi? Kau mengarut Farid bukan orang macam tu. Jadi kita kena lari sekarang. Farid bukan macam tu. Jangan salah faham dia. Isteri-isteriku air bersih sudah siap. Pergilah mandi.
Kata nak mandi, tak ada setitik air pun. Hei, wah, isteri-isteriku saat keajaiban akan tiba. Nak Wah, air ini lembut seperti susu. Masih panas lagi, suamiku hebat betul. Nilai hati 3 beradik keluarga Karim positif 5. Benda ini boleh air panas mengalir tanpa henti. Aku tak pernah lihat pun. Apa harta ajaib ini? ini namanya pancur mandi dan pemanas air elektrik ini digunakan bersama. Dengannya boleh air panas mengalir tanpa henti. Nanti isteri-isteri boleh mandi bersih bila-bila masa. Kalau setiap hari ada air bersih macam ni untuk mandi, rasanya Maharani pun tak dapat layanan sebegini. Apa hela pelik ni? Peta? Aku tak kisah pun. Nilai hati Maharani tolak 1. Lagi kurang? Aku tak percaya tak dapat tundukkan si ego manja ni. Aku ada satu lagi barang ajaib. Benda ini boleh buat kulit wanita lembut macam bayi dan wangi tahan 7 hari, buat orang rasa segar. Walaupun Maharani tak layak guna pun. Kau? Mana ada Maharani tak layak? Hulurkan tangan. Gosok kedua-dua tangan hingga berbuih. Tangan aku memang jadi putih dan lembut. Wah, harumnya bunga. Kalau betul boleh guna benda ini sapu badan setiap hari, memang jadi jelita tiada tara. Ilmu tempur tinggi, bawa pusaka berharga. Farid Rahman, sebenarnya ada berapa banyak rahsia lagi? Dia ni memang ada sedikit kelebihan. Nilai hati Alia positif 1. Baiklah, sudah lewat. Isteri-isteri, cepatlah mandi. Aku nak jalan-jalan dulu. Alamak, si comel-comel ni tak pun nak tahan aku ke? Kak Aisyah Hamdan, biar saya tolong tanggalkan. Nadia Syafiq, kamu tak tahu malu? Kak Aisyah Hamdan, kita semua perempuan, lagipun satu keluarga. Kenapa tak boleh berterus terang? Kak Aisyah Hamdan, selesa betul. Kamu pasti tak nak ikut sama? Kak, kita pun cepatlah mandi. Beta ini Maharaja. Mana boleh mandi bogel depan orang? Tapi mereka nampak sangat selesa. Adik tak payah malu. Kita semua perempuan. Mari mandi air panas, malam nanti tidur pun selesa. Beta takkan buat perkara cemar maruah begini. Ini terlalu selesa. Nak rendam macam ni seumur hidup,
Tolong. Berhenti. Farid, lari cepat. Mereka ada pisau. Lari cepat. Diam kau. Rizal Bahar. Kau belum cukup kena ajar siang tadi? Mau kena lagi? Lepaskan kakak ipar dan isteri-isteriku. Farid Rahman. Siang tadi aku tak bersedia, jadi kau ambil kesempatan. Kalau tak, dengan kau si sakit ni, layakkah lawan aku? Kau masuk rumah orang langgar undang-undang, culik wanita. Tak takut aku lapor polis tangkap kau? Aku takut, tentulah. Sebab itu aku datang kali ini. Bukan nak curi atau rompak. Cuma nak guna herba ubat yang boleh sembuhkan penyakit kau ni untuk beli 2 isteri yang menggoda ni main-main. Urusan adil, lapor polis pun tak guna. Beberapa akar buruk je. Nak tidur dengan si penyihir Balai Bayang Lembayung dan Sri Kandi Suci Istana Hati Langit. Kau memang tak tahu macam mana nak mati. Diam saja. Baik, aku anggap kau setuju. Memang aku tahu Farid Rahman tak boleh harap. Kita baru kenal dia sehari. Dia tu cuma sampah miskin dan sakit. Ada herba ubat penyelamat di depan mata. Mana dia nak peduli hidup mati kita? Nilai hati berdebar alias tolak 5. 2 jelita malam ni, biar aku temani korang malam pengantin. Aisyah Hamdan dan Nadia Syafiq memang tak hairan sebagai pewaris Balai Bayang Lembayung dan Istana Hati Langit. Gerakan memang hebat. Berani menyerang aku secara curang, Farid Rahman telah menjual kamu berdua kepada aku. Kalau tak mau patuh hati-hati, aku jual kamu ke rumah pelacuran. Binatang buas. Aduh, tadi paksa gerakan tenaga. Luka lama kambuh. Seluruh badan tak ada sedikit pun tenaga. Rupa-rupanya kamu berdua tak sehebat mana. Sekarang aku akan buka baju kamu berdua dan hukum di sini juga. Cari untung elak mudarat memang tabiat manusia. Aku dengan Farid Rahman pun tak ada ikatan apa-apa. Dia tak selamatkan aku, memang patut pun. Cuma sayangnya aku yang mulia Sri Kandi Suci Istana Hati Langit ini, darjat suci diri akan musnah di tangan si jahat. Tunggu. Siapa suruh kamu sentuh isteri aku? Farid Rahman. Kamu lupa dulu macam mana berlutut atas tanah jilat kasut aku minta aku lepaskan kamu. Sekarang dah ada beberapa isteri, tapi berani pula di sini jerit-jerit pada aku. Percaya tak kalau aku bunuh kamu sekarang? Abang, aku merayu pada abang jangan susahkan suamiku. Asalkan abang lepaskan suamiku dan kami beradik ini, malam ini aku ikut saja kehendak abang. Lepas aku bunuh Farid Rahman, kamu semua akan jadi milik aku. Farid, cepat lari. Jangan peduli kami. Nak lari? Serang patahkan kakinya. Aku nak dia lihat sendiri bagaimana aku permainkan isteri-isterinya. Kau ingat aku takut? Tadi aku tak lawan sebab takut isteri-isteriku cedera. Sekarang, kau ingat aku ni Hello Kitty ke? Jangan bunuh aku, Tuan Zhao. Jangan bunuh aku. Abang Zhao. Oh tak, Zhao. Datuk Zhao. Maafkanlah hamba kali ini. Bukan kau tahu salah. Kau tahu kau nak mati. Yun Long, bunuh orang, bayar nyawa. Untuk orang macam ni, korbankan diri sendiri, tak berbaloi. Ah, betul. Baik. Hari ini aku lepaskan kau. Kalau berani lagi usik isteri-isteriku, setiap kali jumpa, aku pukul sekali. Pergi. Zhao Yunlong, jangan sampai aku dapat peluang. Kalau tak, pasti aku bunuh kau. Suami sanggup risiko diri untuk lindungi kami. Dialah lelaki paling kacak di dunia. Nilai hati Li Ruoyun positif 10. Zhao Yunlong sanggup keluarkan pancur air panas bersih dan gel mandian berharga, boleh bagi kami guna. Barang berharga macam tu, ini kan pula beberapa herba. Mana boleh beli dia? Nilai hati Shen Qingqiu positif 10. Ada kemampuan, ada tanggungjawab. Kalau ikut aku balik ke Istana Tianxin nanti, pasti jadi wira tersohor. Nilai hati Mu Jianli positif 10. Suamiku lagi menyusahkan awak. Kamu semua isteriku. Kalau aku tak mampu lindungi kamu semua, apa guna aku jadi lelaki? Si tak siuman ni rupanya ada sisi boleh harap juga. Tapi sebelum ni aku begitu dingin padanya. Jangan-jangan dia benci dan tinggalkan aku. Nilai hati Song Jingxuan turun dari negatif 5 ke negatif 6. Hei, aku selamatkan awak. Nilai hati berdebar terus turun? Yun Long kata, kami semua istrinya. Mungkinkah dia nilai hati Lin Shuang positif 20? Ada kejutan lagi.
dapat banyak nilai hati berdebar kali ni. Tak tahu sistem boleh tukar hadiah apa. Aduh. Isteri-isteriku. Hari ini kamu semua penat sepanjang hari. Hari pun dah lewat. Cepatlah balik bilik rehat. Kalau begitu, Malam ni suamiku nak siapa temani tidur? Baru je tegakkan imej baik di depan isteri-isteri. Kalau aku buru-buru minta ditemani tidur, pasti dianggap jahat. Nanti nilai hati berdebar turun, rugi besar. Tak boleh, mesti tahan. Isteri-isteriku, aku tahu kamu kahwin denganku, semuanya terpaksa. Aku tak akan paksa kamu buat perkara tak disukai. Malam ini aku ke bilik Sisi, bersusah payahlah kamu berkumpul di rumah utama. Kahwin banyak isteri, hanya boleh tengok tak boleh sentuh. Aku lebih teruk daripada sida-sida di istana, lagi malang aku. Uhu. nasib baiklah. Kalau dia benar-benar suruh aku temani tidur aku pun tak boleh murah sangat pada dia. Sekarang Farid Rahman hilang lemah, semangat membara latihan bersama Yin Yang dengannya pasti pulih lebih cepat. Kalau tak, malam ini habiskan dia. Penyihir ini jelita semula. Jadi kalau Farid Rahman tertipu oleh kecantikannya masuk balai bayang lembayung, pasti jadi ancaman besar. Kalaulah sampai masa itu aku perlu korbankan diri untuk perguruan. Kalau aku bukan kakak ipar Farid, adakah boleh seperti mereka dengan Farid? Jasa suamiku selamatkan nyawa berkali-kali. Sarah tak tahu nak balas. Hanya boleh beri diri. Walaupun aku dah kuasai 18 tapak naga, cuma kelajuan dan kekuatan lebih sikit daripada orang biasa. Nak lindungi orang penting dalam dunia kacau ini, perlu jadi lebih kuat lagi. Sistem kali ini patut pilih apa ya? Suamiku. Isteri kau buat apa? Suamiku. Malam ini, aku dah lakukan semua yang termampu seorang wanita selesai. Termasuk maruah aku. Kalau suami masih tak terima aku memang tak ada muka nak jumpa orang. Macam mana ni? Hal begini aku pun tak tahu. Nanti kalau tak bagus prestasi di depan para isteri nanti malu tak sudah. Suami malam ini sayangilah hamba. Lelaki ini tak tahu malu betul. Boleh tak kurangkan bising? Adik Alia, keselarasan yin yang ini hal paling seronok di dunia. Bila kau dah rasa mungkin bunyinya lebih kuat lagi, perempuan jahat, tak tahu malu. Kak Aisyah, ilmu bela diri aku kalah. Tapi soal lelaki
adik ada 72 jurus istimewa. Nak aku ajar? Tak sedar diri. Farid, nak lupakan semua dan bersandar pada kau suami. Lepas ibu ayah mati, aku dan adik-adik macam kiambang. Tiada tempat bergantung. Selalu kena buli. Sampai jumpa suami, baru kami ada rumah. Bodoh. Selagi ada Farid Rahman, mulai hari ini, akulah pelindung kau dan adik-adik. Langit runtuh pun aku yang tanggung. Nilai hati Sarah Karim capai 100. Tahniah Tuan Sistem, buka kekasih pertama setia sampai mati. Suami Istri kali ini, biar aku di atas. Wah, rasanya memang hebat. Aku mesti rajin bersenam supaya istri-istriku dapat hidup dengan bahagia. suamiku. Badan awak jadi begitu kuat. Bilakah hamba dapat merasainya? Istri awak begitu bersemangat. Takutnya awak nak guna ilmu balai bayang lembayung awak nak jadikan aku tungku latihan. Macam mana dia tahu aku dari Balai Bayang Lembayung? Suamiku. Jangan-jangan awak takut? Takut. Aku takut istri tak tahan. Haha. Suamiku. Hamba ini selera besar. Kalau tak kenyang, boleh marah. Kalau istri tak habiskan, jangan merayu. Haha. Nilai hati berdebar. Nadia Syafiq mencapai 100. Tahniah tuan rumah sistem buka kunci kekasih kedua setia hingga mati. Istri Nadia Syafiq rupa-rupanya serangan tinggi pertahanan rendah. Cuma dengan kekuatan sudah dapat tundukkan dia sepenuhnya. Tadi siapa yang garang sangat? Baru satu pusingan sudah tak tahan. Siapa suruh kebolehan suamiku terlalu hebat? Hamba ini sungguh tak boleh makan lagi. Hehe. Farid, Siapa? alamak, kakak ipar awak diculik perompak gunung. Apa? Ketua kampung. Apa terjadi pada Kak Sofia? Rizal Bahar. Dia bawa sekumpulan perompak gunung kubu angin hitam. Mereka paksa bawa pergi adik Sofia Latif pulang dari pasar. Ada penduduk kampung nampak sendiri. Rizal Bahar, cari maut. Farid, jangan pergi. Perompak kubu angin hitam tu kejam tak berperi kemanusiaan, bunuh orang tanpa berkelip mata. Kita ni rakyat biasa, mana berani melawan. Lebih baik kita cepat laporkan pada pihak berkuasa. Perompak berani. Siang terang benderang berani buat jahat. Mesti laporkan pada pihak berkuasa dihukum seberat-beratnya. Tak boleh. Tak boleh lapor pihak berkuasa. Rizal Bahar tangkap Kak Sofia, pasti nak balas dendam padaku. Kalau kita lapor pihak berkuasa, takut Kak Sofia akan kena celaka. Macam mana ni? Cuma kau seorang. Kau pasti tak boleh lawan mereka. Lapor pihak berkuasa tak boleh. Aku masih ada sistem. Lengkapkan misi Wira Selamatkan Jelita kali ini boleh kumpul banyak nilai hati berdebar di depan para isteri. Sistem cabutan bertuah. Pengecut betul. Rupa-rupanya ada granat letupan tinggi. Ini memang gempur dari tahap lebih tinggi. Tahniah tuan rumah sistem dapat 1 biji granat letupan tinggi. Perompak gunung je. Aku elak kekuatan mereka. Para istriku, aku pergi selamatkan Kak Sofia dulu. Tunggu di rumah. Dia berani betul pergi. Agak gagah juga. Nilai degupan jantung Alia positif 5. Nilai degupan jantung Maharani akhirnya naik. Memang lelaki pilihanku Nadia Syafiq. Kelak pasti ku bawa dia balik ke Balai Bayang Lembayung. Aku ikut sama. Aku pun ikut
isteri Aisyah Hamdan risaukan aku ya. Musuh ramai kita sedikit, lebih ramai lebih kuat kan? Kak Nadia Syafiq dan Kak Aisyah Hamdan ilmu bela diri luar biasa. Sekurang-kurangnya ada bantuan. Baik. Kalau begitu kamu berdua ikut aku selamatkan Kak Sofia Latif. Kamu berhati-hati. Jangan sampai mati di luar. Sofia Latif. Dengar kau baru kahwin masuk keluarga Rahman. Terus jadi balu. Bermakna sekarang masih dara, kan? Pergi, Rizal Bahar, kau akan mati teruk. Sofia Latif, jimatkan tenagalah. Nanti bunuh Farid Rahman. Kau kena layan kami berapa orang ni. Rizal Bahar. Aku dengar Zhao Yunlong pukul kamu teruk. Sekarang berani pula ikat kakak ipar serumahnya yang saling bergantung hidup. Tak takut Zhao Yunlong balas dendam? Si tak guna Zhao Yunlong tu, dia cuma tahu sedikit silat kosong. Ada ketua kedua dan semua adik-beradik di sini. Kalau Zhao Yunlong berani datang pun, kami tumbangkannya. Aku nak buat dia merangkak dari bawah seluarku. Yunlong, jangan kamu datang. Jangan buat bodoh kerana aku. Jauh sikit. Jangan kamu dekat. Pergi. Jangan dekat. Pergi. Berhenti. Berhenti. He Yingjun. Berani kamu ikat kakak iparku? Hidup kamu dah tak nak, ya? Ketua kedua, dia ni Zhao Yunlong. Tolong ajar dia dengan baik. Wah. Aku sangka Wira Perkasa. Rupanya budak lemah longlai. Budak berdiri elok-elok. Biar aku tebas 3 kali. Baru aku mungkin tinggalkan mayatmu lengkap. Yunlong, cepat lari. Jangan peduli aku. Perompak kubu angin hitam, kejam dan ganas, banyak buat jahat. Dia ni ketua kedua perompak, tangan mesti penuh darah orang tak bersalah. Hapuskan dia, anggap hapuskan ancaman untuk rakyat. Kak, jangan risau. Selagi aku ada, aku takkan biarkan Kak alami sebarang kesusahan. Perompak ini berotot, lengkap bersenjata. Dalam keadaan sekarang, lawan 2 pun dah payah. Dia tenang je. Mungkinkah ada senjata rahsia untuk menang? Farid Rahman, kau tak takut angin kuat sampai lidah terseliuh? Ketua kedua, budak ni baru kahwin 6 isteri cantik molek. Kalau kita bunuh dia, semua si cantik ni jadi milik ketua kedua lah. Ada rezeki tak disangka pula. Baik, nanti kau ikut belakang aku. Lepas aku periksa dulu, nanti kau pun dapat rasa. Si Farid Rahman ni dungu betul. Dah tahu perangkap, masih nak terjun masuk. Terperangkap macam ni, nak tolong pun tak boleh. Harapnya Nadia Syafiq dengan Aisyah Hamdan yang tolong kalahkan perompak ni. Lelaki baik macam Farid Rahman ni susah nak jumpa. Tak kisahlah, guna ilmu terlarang balai bayang, urat nadi putus semua pun, takkan biar perompak ni sentuh dia walau seinci. Aku Sri Kandi Suci Istana Hati Langit. Tugas aku hukum yang jahat singkir mungkar. Tambahan pula Farid Rahman pernah selamatkan nyawa aku. Mati pun nak lindungi dia sepenuhnya. Wahai semua abang, sebenarnya aku ada satu barang berharga nak hadiahkan pada ketua kedua. Hampir-hampir aku sangka Farid Rahman ada sedikit semangat. Rupa-rupanya masih pengecut macam tikus. Farid Rahman, bukankah tadi kau sangat gagah? Kenapa sekarang jadi kecut? Suamiku, lelaki sejati hidup di dunia. Mana boleh tunduk pada ancaman orang. Bawa Kak Sofia pergi dulu. Aku uruskan di sini. Perompak Gunung Tamak tak puas. Walaupun kau berikan harta pada mereka, mereka tetap tak akan. Lepaskan kita. Lebih baik kita lawan sampai mati. Pergi. Suamiku yang cakap, diam kamu semua. Ketua kedua, aku tunjukkan pada tuan. Nah, inilah arak kayangan simpanan keluarga. Sudah 100 tahun arak dewa. 1 teguk segar otak, 2 teguk tak penat langsung, 3 teguk awet muda. Oh ya, lelaki minum pasti puji. Farid Rahman, kau ingat dengan sebotol kecil arak ini boleh buat ketua kedua? Ampunkan kau. Aku beritahu kau, hari ini kau pasti mati. Arak ini. Betul sehebat kata kau. Tentu sekali, ketua kedua. Keajaiban arak ini terletak pada cuma tarik gelung tarik ini. Buka arak sedap ini, semua orang di sekeliling akan mabuk bersama.
Dia tak cakap ke tadi? Aku dah kahwin 6 isteri. Cepat bawa sini bagi aku tengok. Kalau betul ajaib macam kau kata, aku mungkin lepaskan nyawa anjing kau. Ketua kedua. Bukankah Tuan janji akan hukum Farid Rahman dengan teruk? Ini celaka. Kau nak banyak mulut lagi, aku potong kau sekarang. Pergi, bawa arak tu sini. Baik. Farid Rahman, jangan sangka kau boleh hidup. Aku bunuh kau hari ini. Sial. Kenapa langsung tak berbau arak? Jangan-jangan kau tipu aku? Ketua kedua, mana berani hamba tipu tuan? Nampak tak gelung tarik tu? Kau cuma perlu tarik dengan kuat, barulah dapat rasa arak sedap. Yang ini? Ya. Yang ini? Ada asap keluar. 5. Menarik juga. 4. 3. 2. 1. Kuasa yang menggerunkan. Suamiku, apa pula benda ajaib ini? Ini namanya granat letupan tinggi. 1 biji cukup tumbangkan lebih sedozen lelaki gagah. Memang alat mustahak untuk di rumah atau musafir. Tak sangka Farid Rahman ada harta karun begini. Kalau aku ada benda ini, mungkinkah ada harapan alahkan Pak Cik Maharaja dan rampas takhta? Sekarang apa cara nak pujuk dia? Jangan-jangan cuma boleh gandakan pesona jelita? Memandangkan perompak sudah mati, kita bawa Kak Ipar pulang segera. Farid, hati-hati, dia belum mati. Terima terus granat letupan tinggi. Kau tak apa-apa pun. Kau ni atlet ke? Budak berani kau tipu aku. Aku pancung kau. Dia kuasai perisai loteng emas tahap sempurna. Kita mungkin tak lawan dia. Kau bawa Kak Ipar balik dulu? Nak lari? Hari ini, tak seorang pun boleh lari. Cepat pergi, nanti tak sempat. Memang ada orang patut mati hari ini. Tapi bukan kita sistem. Aku nak cabut loteri. Isteri-isteriku tembak dia. Suami, ini pula harta apa? Berat pula rasanya. Macam diperbuat daripada besi keras. Ini, sang Gatling penyelamat guna peluru uranium suci 6 indera. 3,600 pusingan sesaat. 11 ihsan basmi syaitan. Isteri-isteriku tarik picu. Hantar dia ke alam barzakh. Farid Rahman nak lawan aku pakai 2 batang kayu? Mimpi. Aku ada perisai loceng emas kebal senjata. Sedia mati serang dia. Kau guna ilmu sesat apa? Ini namanya cahaya kebenaran. Nak cuba lagi? Kau tunggulah. Berani kau musuhi kubu angin hitam. Perkara ini tak selesai hari ini. Kalau aku takut, aku bukan lelaki sejati. Suamiku memang genius. Kalau Balai Bayang Lembayung ada senjata begini, mesti lebih unggul dari Istana Hati Langit menyatukan dunia persilatan. Farid Rahman, kenapa kau selalu beri kejutan? Orang yang seberani dan sebijak ini lagi pula punya harta karun tak boleh jatuh ke tangan Balai Bayang Lembayung. Nilai hati berdebar, Aisyah Hamdan tambah 10. Daya tarik abang yang terlalu kuat pun satu dosa juga. Farid. Kak Sofia, kau tak apa-apa? Kak Sofia, kau tak apa-apa? Kak Sofia, Suamiku, akhirnya kau pulang. Kau tak apa-apa? Ada luka tak? suamimu ini gagah perkasa. Cuma beberapa penyamun saja, dah lama aku hapuskan.
suami memang berani dan bijak, berperasaan dan setia. Sarah Karim boleh kahwin dengan suami, memang rezeki yang besar. 3 beradik keluarga Karim tahap suka masing-masing tambah 10. Dapat lagi tahap suka hadiah sistem sampai tangan lemah. Beta ini Maharani takkan cemburu dengan mereka. Tapi kalau hari ini yang diculik perompak gunung ialah Beta, adakah dia akan tanpa ragu datang selamatkan Beta? Nilai hati berdebar Alia Iskandar positif 0. Gila sial. Mana boleh tambah kosong pula? Fikiran isteri Maharani ini susah betul nak teka. Farid Rahman, aku ingin seperti mereka menjadi istrimu secara sah, menemanimu. Lukis seorang gadis menemaniku. Lukis juga selimut berendal. Lukiskan kau. Kak Sofia Latif. Farid Rahman, malam ini aku tak nak jadi kakak iparmu. Aku cuma nak jadi wanita yang kau sayangi. Kak Sofia Latif. Aku tak boleh khianati kau. Farid Rahman, kau selalu panggil aku kak ipar. Tapi sejak aku kahwin masuk rumah keluarga kau, abangmu sudah meninggal. Tak pernah jadi isteri walau sehari pun. Tapi aku janda hidup selama 3 tahun. Farid Rahman, aku pun seorang wanita. Ada juga segala rasa dan nafsu. Aku juga takut kesepian dan sunyi. Takut malam panjang tak bertepi. Kasihanilah aku. Terimalah aku. Alamak, Kak Sofia Latif, ini tak patut. Senjata Farid Rahman ini. Biar Sofia bersihkan untukmu. Nilai hati berdebar. Sofia Latif naik ke 100 tahniah. Tuan rumah sistem buka pasangan ketiga, pasangan setia hingga mati. Semalam segarang serigala dan harimau. Memang agak tak tertahan. Isteri-isteriku. Selamat pagi. Perompak kubu angin hitam sangat kejam. Mungkin balas dendam bila-bila masa. Ada orang yang masih bersemangat. Sepanjang malam, buat orang tak boleh tidur. Suamiku, Kak Alia betul cakap. Perompak ramai dan kuat. Mungkin seluruh kampung Rahman akan dalam bahaya. Kita patut cepat lapor pihak berkuasa. Adik Sarah Karim, kau terlalu naif. Kalau pihak berkuasa boleh basmi penyamun Kak Sofia Latif, macam mana boleh diculik waktu siang? Isteri Nadia Syafiq betul cakap. Minta tolong orang lain tak bagus. Lapor pihak berkuasa tak guna. Aku akan harap diri sendiri. Hapuskan kubu angin hitam. Perompak gunung ada ratusan orang. Walaupun kau pandai pun, bukan lawan mereka. Aku rasa kau semalam penat sampai tak waras. Nak cepat-cepat mati. Isteri Alia. Kau risaukan suamimu ini ke? Kau Jangan risau. Suamimu ini hebat. Perompak kecil ni. Senang je nak hapuskan. cuma pandai cakap besar. Kak Alia, aku percaya suamiku. Pasti boleh basmi perompak lindungi kita semua. Isteri Sarah Karim lagi baik. Tak macam orang tertentu. Makan makanan aku, masih tak puas hati dengan aku. Baiklah, walaupun kau hebat sekalipun, tapi kini musim kemarau teruk. Stok makanan di rumah cuma cukup untuk 3 hari lagi. Nanti perompak tak habis dibasmi, kau sendiri dah mati kelaparan dulu. Suamiku, aku boleh bawa adik-adikku pergi ke hutan, cari sayur, kutip cendawan, makan sikit-sikit boleh tahan lagi beberapa hari. Tak apa, makanan je kan? Banyak haiwan buruan di hutan sekitar sini. Aku masuk hutan buru sekarang, aku akan bawa pulang seekor babi hutan besar untuk kamu semua. Wah, haiwan buruan dekat kampung dah habis ditangkap orang kampung. Yang tinggal cuma binatang buas ni je. Kalau aku keluarkan senapang beret, kau nak buat apa? Seronoknya.
Alamak. Tak boleh, tak boleh. Tadi masa tembak asyik seronok je. Satu tembakan satu mati. Banyaknya ni seorang diri, mana larat nak tarik semua? Sistem, aku nak cabutan bertuah. Aku pilih kau. Cahaya bulan menyinari pantai air berdenting. Ada sesiapa boleh beritahu aku? Adakah langit sedang memanggilmu? Sebuah gunung diseberangi, sebatang sungai dilalui, merentasi ribuan gunung dan sungai. Aduh, jalan zaman kuno ni memang susah nak dikemudi. Hai, nasib baik kereta aku ni lasak dan tahan lasak. Kau yakin boleh tunggu di sini untuk Farid Rahman? Abang, aku nampak sendiri dia naik gunung memburu. Kita pasti boleh halang dia. Baik. Berani bunuh orang kubu angin hitam kita. Mesti kita ajar dia. Abang, Farid Rahman datang. Ini benda apa? Tak ada kuda tarik boleh lari secepat ini? Perisai loceng emas aku sudah capai tahap sempurna. Apapun benda itu di depan tubuh sekeras besi aku ini cuma akan hancur lebur dilanggar. Nanti kamu semua serbu sekaligus bunuh Farid Rahman. Marilah. Sejauh gunung dan sungai kuarungi, tak pernah rasa sepi. Aduh. Abang, serbu cepat. Farid Rahman, kau bayar nyawa abangku. Oh, kau rupanya yang tergantung atas pokok tadi. Itu abang kau? Memang ada orang gila guna badan halang kereta. Aku ingatkan bonggol perlahan. Kamu semua tak patuh peraturan lalu lintas rosakkan kereta aku. Bayar ganti rugi. Peraturan apa sampah? Farid Rahman, hari ini tak ada sang gatling penyelamat lindungi kau lagi. Dendam lama dan baru kita selesaikan sekali. Cop dia mati? Kau yakin? Benda sebesar ini kau boleh keluarkan dari seluar? Sebab aku ni ada kuasa curang. Memang bagus ruang simpanan sistem ni. Nak ambil, nak simpan. Aduh, masa nak balik dah. Isteri tunggu aku makan. Wah, isteri suami kamu semua dah balik dari memburu. Suami, ini apa? Ini kenderaan pacuan lasak. Boleh bergerak sangat laju. Kenderaan pacuan lasak? Tak pernah nampak pun benda pelik macam ni. Entah suamiku ada berapa banyak lagi harta. Harta suamimu ni banyak sangatlah. Tapi yang terbesar tentulah kamu semua. Kamu semua ni terlalu mudah ditipu dia. Dia sendiri cakap nak pergi bukit memburu. Tapi balik bawa kereta kuda pelik je. Hutan dalam penuh binatang buas. Satu pun tak kena memburu kan? Kak Alia Iskandar, bukit tu penuh binatang buas. Suami selamat balik. Sudah tua besar. Makanan pula. Sarah Karim boleh bawa adik-adik tolong kerja dengan penduduk. Pasti semua dapat makan kenyang. Betul, esok aku pergi bukit memburu sama suami. Aku pun nak ikut korang. Baiklah. Bukan aku seorang je yang lapar nanti. Asal korang suka. Isteri Alia Iskandar? Kau yakin sangat ke aku tak dapat langsung satu binatang buruan? Bukankah begitu? Dengan perangaimu, kalau dapat buruan, pasti kau dah berlagak pada kami. Baiklah. Kalau begitu, mari kita bertaruh. Kalau aku dapat buruan, kau mesti panggil aku suami di khalayak ramai dan cium aku sekali. Siapa nak bertaruh denganmu? Tak tahu malu adik Jing Suan. Takut kalah, tak berani bertaruh kan? Tak apa. Minta maaf pada suamimu. Aku takkan ketawakan kau. Siapa takut kalah? Baiklah, bertaruhlah. Hutan dalam penuh binatang buas. Pasti kau tak dapat satu pun buruan. Baik. Kalau begitu kita... Tunggu. Kalau bertaruh, kenapa hanya aku yang letak syarat? Kau pula, kalau kau kalah macam mana? Kalau aku kalah, aku panggil kau isteri dan cium kau sekali. Siapa nak kau cium? Kalau kau kalah, kau mesti penuhi satu syarat aku.
Zhao Yunlong berani dan bijak, ilmu bela diri tinggi, ada banyak barang hebat. Kalau dia sudi bantu aku dengan sepenuh hati, alahkan Pakcik Raja, rampas balik takhta, tentu berjaya tak lama lagi. Baik, aku setuju. Isteri-isteriku nanti buka pintu kereta. Jangan terkejut ya. Ini, babi hutan beruang hitam dan harimau besar. Di sini paling kurang ada 1,000 kati daging. Bukan sebulan, malah 3 bulan pun mungkin tak habis dimakan. Kulit harimau ini mutu sangat baik. Ada tapak beruang bulu babi. Kalau dibawa jual ke pekan daerah, pasti dapat harga tinggi. Bagus juga fikiran Sofia. Mulai sekarang hal rumah tangga ikut saja aturan Sofia. Lepas semua hasil buruan dijual, kita bina rumah besar yang selesa. Oh ya, istriku Alia, kalau taruhan mesti bayar suamimu ini dah sedia. Suamiku. Nilai hati Alia positif 5. Istriku alias, sifat ego manja ini memang comel juga ya. Teruskan usaha, berusaha capai sasaran awal dapat lebih banyak ganjaran sistem. Baiklah, baiklah. Suami memburu sepanjang hari. Hari ini penat sangat. Sarah, kamu bertiga cepat ke dapur siapkan makanan. Nadia, Aisyah, kamu berdua ikut aku uruskan hasil buruan. Malam nanti kita masak lauk daging yang sedap. Suamiku. Malam ini, biar kami beradik-beradik berkhidmat baik padamu. Wah, ini terlalu mengujakan. Tahniah, pengguna sistem telah membuka kunci 5 pasangan setia hingga mati. Biarkan ribut datang lebih ganas lagi. Untuk pulih tenaga dengan cepat, hanya ada satu cara, berlatih dengan risiko ilmu rahasia tertinggi. Istana Tianxin Petua melatih hati duniawi. Proses latihan ini tidak boleh ada sedikit pun kesilapan, atau akan tersasar hingga dirasuk tenaga hidup lebih teruk daripada mati. Tempat ini sunyi sesuai untuk berlatih. Istrimu Jianli keluar bersendirian untuk berlatih. Kalau jumpa binatang buas atau penjahat, habislah. Tak boleh. Aku akan tunggu di sini dan mengawalnya secara senyap-senyap. Alamak, tenaga dalam mengalir songsang tak dapat kawal nafsu ini. Istrimu Jianli, kau tak apa-apa? Zhao Yunlong, kenapa kau ada di sini? Aku risaukan keselamatanmu jadi ikut ke sini. Kenapa badanmu panas sangat? Adakah kau tersasar tenaga? Adakah ini takdir? Selalu buat aku jumpa Zhao Yunlong semasa dalam kesusahan. Sistem tolong cepat. Zhao Yunlong, hari ini aku akan serahkan kesucianku kepadamu. Jika suatu hari nanti kau mengkhianatiku ke hujung dunia, sekalipun aku pasti tak akan melepaskanmu. Nilai hati berdebar, Aisyah Hamdan naik ke 100. Tahniah, tuan rumah buka kunci 6 pasangan setia sampai mati.
Isteri Aisyah Hamdan ni selalu nampak dingin, tapi ilmu ranjangnya sungguh hebat. Malah lebih kuat daripada isteri Nadia Syafiq. Dah 6 jam ni sistem ada tak pil tambah tenaga dalam dan kuatkan badan? Bagi aku 1 dozen. 100 botol pil biru kecil. 1 batang ginseng 1000 tahun. Tenaga dalam tulen 60 tahun. Tenaga dalam tulen 60 tahun. Aku nak yang ini. Wah. Tumbukan satu ni kuasa musnahnya lebih kuat daripada mesin Gatling. Tenaga dalam tulen 60 tahun ni memang hebat. Suamiku. Tadi bunyi apa? Tadi kau panggil aku apa? Kita dah ada nama suami isteri. Sekarang dah ada hakikatnya. Kalau bukan panggil suami, panggil apa? Isteri suamiku tak puas hati dengan prestasi sendiri tadi. Jom buat sekali lagi. Berani sungguh si pencuri. Berani tipu aku, Sri Kandi Suci Istana Hati Langit. Kau pula siapa? Sudah tua-tua bawa 2 orang muda datang sini. Tengok kami suami isteri bercumbu. Tak malu ke? Suamiku, jangan biadab. Ini Makcik Dian Suria. Sri Kandi Agong Istana Hati Langit. Tetua Kehakiman Dian Suria. Oh, Sifu, kalau begitu kita sekeluarga. Siapa sekeluarga dengan kau? Hei, istriku, Sifu kamu ni agak kurang ajar. Aisyah Hamdan, kau sebagai Sri Kandi Suci Istana Hati Langit berani bersekedudukan dengan lelaki tanpa izin. Hari ini aku akan ikut peraturan perguruan. Hapuskan ilmu kau dulu, hantar dia ke alam barzakh. Sifu, hamba latih petua melatih hati duniawi. Tersasar hingga dirasuk tenaga. Suami hamba muncul, selamatkan hamba. Nak bunuh, nak hukum, hamba saja yang terima. Jangan sakiti suami hamba. Berani panggil suami. Kau dah buta hati dan nafsu. Tak layak jadi Sri Kandi Suci. Tunggu. Istana Hati Langit kamu ni peraturan ketat. Ada tak peraturan melindungi Sri Kandi Suci? Sudah tentu ada. Kedudukan Sri Kandi Suci istimewa merupakan calon ketua istana seterusnya. Semestinya dilindungi. Baguslah. Boleh aku tanya tetua, isteriku cedera parah masuk penjara diperlakukan buruk masa tu. Istana Hati Langit ada di mana? Isteriku latihan tersasar, tenaga mengamuk dibakar bara nafsu masa tu. Istana Hati Langit ada di mana lagi? Ini Tak dapat jawab kan? Kau datang tak awal tak lewat. Tepat ketika aku sedang berkorban diri, kau pun muncul. Memang susah nak tak syak kau ada niat lain atau mungkin isteri aku tersasar hingga dirasuk tenaga. Ini semua perbuatan kamu? berani kau. Aku sebagai Ketua Kehakiman Istana Hati Langit mana mungkin buat perkara yang cemar nama perguruan begini. Hei, aku rasa kau ni ada gila mengintai, kan? Mengintai punggung montok aku. Hari ini aku pasti pancung si penjahat cabul mulut kotor macam kau ni. Bunuh aku? Kau ada kemampuan ke? Suamiku. Makcik Dian Suria berlatih dengan tubuh yin mutlak lebih 40 tahun. Kau tak lawan dia? Aku tangguhkan makcik kau lari cepat. Tubuh yin mutlak lebih 40 tahun. Kalau begitu, makcik kau ni sudah lebih 40 tahun anak dara tua. Apa kau cakap? Aku cakap salah ke? Sangat panas baran. Nampak macam ada gangguan hormon lah kau. Aku bunuh kau. Makcik, tolong maafkan suamiku. Aisyah Hamdan, kau tolong tepi. Kalau masih ingat aku makcik kau, biar aku selesaikan dia. Mungkin aku boleh minta ampun di hadapan ketua istana, supaya kau terus tinggal di Istana Hati Langit. Pah! Apa bagusnya Istana Hati Langit? Hanya orang macam kau ini, anak dara tua yang termakan pujuk rayu lebih 40 tahun, baru rasa Istana Hati Langit bagus. Diam kau. Berani kau menghina Istana Hati Langit. Aku bunuh kau. Tetua Dian Suria, pernah tak terasa malam yang panjang, sunyi, sepi dan dingin? Rasanya ada sikit. Kau nak masuk campur apa? Aduh. Semestinya aku nak masuk campur. Tengoklah belakang kau. 2 orang gadis jelita bagai bunga dan jet tu. Di usia terindah hidup mereka, tapi sama macam kau, hidup zuhud setiap hari, tak bermaya.
Ini bukan hal aku ke? Lagipun, dua adik kecil yang tersesat ini, biar dada yang membara ini hangatkan jiwa yang terluka kalian. Tetua Dian Surya ni, 40 tahun latihan memang hebat. 100 kali ganda lebih kuat daripada ketua kedua kubu Angin Hitam. Alia Yusof, Liana Zulkifli, serang. Makcik, hamba rela ikut makcik balik Istana Hati Langit asal makcik lepaskan suami hamba. Isteri, jangan merayu dia. Percayalah pada aku. Selagi aku ada, aku tak akan biarkan kau tertindas walau sedikit pun. Suamiku, aku tahu kau ada banyak barang ajaib. Tapi makcik Dian Surya kuasanya dalam dan tak terjangka. Barang ajaib kau tu pasti tak boleh kalahkan dia. Suamiku, saling menemani susah senang. Lebih baik saling melupa di dunia perantauan. Kita sudah tiada jodoh lagi. Selepas ini, kamu dan adik-adik lain hiduplah dengan baik. Isteri, percayalah padaku. Aku tak akan biar sesiapa merampasmu daripadaku. Aku ambil kira kau pernah selamatkan Aisyah Hamdan dan ingin beri kau peluang hidup, tapi kau masih berdegil mengganggu. Jangan salahkan pedangku tak berperi kemanusiaan. Kau si nenek jahat. Aku dah lama sabar dengan kau. Kau ingat setelah latihan lebih 40 tahun, kau hebatlah. Percaya tak, aku boleh tumbangkan kau dengan satu jurus. Berani sangat kau bercakap besar. Dengan kuasa sakti melindungi tubuh aku berdiri di sini. Apa kau boleh buat? Cepat larilah suamiku. Makcik Dian Surya bukan orang yang boleh kau usik. Liana Zulkifli, Alia Yusof, serang. Walaupun terpaksa korbankan nyawa, lindungi suamiku untuk melarikan diri. Letusan pakaian kuasa sakti. Inikah kekuatan sebenarmu? Cuma gertak sembrono saja. Si Tasnono, apa kau buat padaku? Sekarang baru tahu kehebatanku. Aku lawan kau habis-habisan. Kau terdedah aurat. Suamiku. Aduh. Nak Terima kasih. cepat pakai ini. Makcik Farid Rahman ialah suamiku. Ini tak akan berubah. Sila balik dan beritahu Guru Agung Aisyah Hamdan gagal memenuhi harapan beliau. Tidak lama lagi, aku akan kembali ke Istana Hati Langit untuk meletakkan jawatan Sri Kandi Suci. Aisyah Hamdan, fikirkan baik-baik. Hatiku sudah bulat. Suamiku, mari kita pulang. Mister. Baiklah. Istri-istriku, aku akan temankan istriku Aisyah Hamdan ke Istana Hati Langit. Kamu semua di rumah, jaga diri baik-baik. Suamiku, pulang awal ya. Hei, aku juga istrimu yang dinikahi dengan adat resmi. Jangan pilih kasih. Setelah urusan Aisyah Hamdan selesai, kau harus temankan aku ke Balai Bayang Lembayung. Baik, tahu dah. Kami pergi dulu. Guru Agung Aisyah Hamdan, inikah lelaki pilihanmu? Mister, dia Farid Rahman. Dia, Makcik Dian Surya telah menceritakan semua tentang Farid Rahman kepada gurumu ini. Apa yang makcik katakan? Makcikmu berkata, Farid Rahman ini ilmu tempurnya luar biasa. Walaupun kelakuannya agak bebas, tetapi akhlaknya masih boleh diterima. Wah, tak sangka kau pun tahu puji aku. Aku hanya berkata benar. Mister, makcik memang layak digelar orang yang berhati lapang. Si lancang. Kalau kedua matamu ini terus tak tahu diam, hati-hati aku cungkil keluar. Dipuji pun kena marah, kau ada penyakit gila ke? Nak tak aku beri kaunseling psikologi? Dian Surya, bersikap tidak senonoh di hadapan anak muda. Bukan caranya. Pulang dan salin sutra hati suci 100 kali. Baik. Aisyah Hamdan, kamu hanya akan berkahwin dengan Farid Rahman? Betulkah?
Ini pil tahan nafas. Setelah menelannya, nafas terhenti sepenuhnya, seperti orang mati. Pada masa itu, suruh Farid Rahman bawa kamu keluar dari alam kayangan. Jangan kembali lagi. Terima kasih, Cikgu. Kata-kataku belum habis. Sebelum pura-pura mati, Aisyah Hamdan perlu berada di dataran menerima hukuman 3 pisau 6 pedang. Tidak boleh. Ini terlalu berbahaya. Cikgu, ada cara lain tak? Suamiku, aku boleh tahan. Tak boleh. Ketua Istana, jika Sri Kandi Suci tak mau patuh peraturan perguruan, ada cara lain. Apa lagi caranya? Memang ada satu cara lagi. Cuma sama macam tak ada. Asalkan ada sedikit harapan, aku sanggup mencuba. Pengasas perguruan pernah tinggalkan pesan terakhir. Jika insan takdir langit muncul, Sri Kandi Suci tak perlu ikut peraturan perguruan. Aku perentas dunia dan ada sistem kuasa luar biasa. Insan takdir langit. Bukankah itu aku? Cikgu, bagaimana nak buktikan diri insan takdir langit? Perlu ikuti 3 ujian yang ditinggalkan nenek moyang. Cuma 3 ujian saja, aku terima. Kamu fikir betul-betul. Kalau pilih cara ini, gagal pasti mati. Suamiku, jangan ambil risiko. Guru agung, murid rela telan pil tahan nafas dan pura-pura mati. Istri, percayalah aku. Tolong cikgu mulakan ujian. Dian Surya Telah memanggil semua tetua dan murid teras ke dataran untuk menyaksikan takdir. Selepas itu, kamu balik dan salin kitab. baik. Aisyah Hamdan, selepas ujian bermula, kamu berdua dilarang bersentuhan. Baik. Kamu semua tahu tak, ketua istana panggil kita apa tujuannya? Sebab ada orang nak cabar ujian yang ditinggalkan pengasas untuk buktikan takdir dan kahwini Sri Kandi Suci kita. Ketua Istana, pemuda ini anak siapa? Nampak asing sangat. Namanya Farid Rahman, orang desa. Bukan anak siapa-siapa. Orang desa biasa pun nak cabar ujian peninggalan pengasas. Si angkuh liar ini berani nak kawini Sri Kandi Suci, hatinya wajar dihukum mati. Tolong tetua semua pertimbangkan. Farid Rahman, walaupun berasal dari desa, tapi ilmu dan strateginya jauh lebih tinggi dari murid lain. Aisyah Hamdan, kamu selalu tenang dan berdisiplin. Tapi sekarang bela orang desa macam ni, pasti dia dah pengaruhi fikiran kamu. Bukan. Dia orang baik. Dialah yang selamatkan aku. Aku ikut dia dengan rela. Sri Kandi Suci pasti kena sihir pengaruhi fikiran. Bila aku bunuh celaka ini, dia pasti sedar. Hunus pedang. Cikgu, awak tahu, Aisyah Hamdan memang tak kena sihir. Memandangkan tiada sihir digunakan, bagaimana mungkin Sri Kandi Suci mengatakan dia rela berkahwin dengan si kasar dari desa? Sungguh tidak masuk akal. Mungkinkah dia menggunakan cara yang lebih keji? Cukup. Kalian semua bisa henti. Bukankah cuma takut aku lalui ujian dan memalukan kalian? Kurang ajar. Pengawal! Tangkap si angkuh liar ini. Berhenti. Segala-galanya akan dibincang selepas ujian tamat. Baik. Tunggu saja gagal ujian nanti. Aku akan urus kau. Bagaimana kalau aku lulus ujian? Semua murid keluarga ternama pun tak dapat lalui. Ini kan pula hanya seorang petani desa, mustahil dia lulus. Memandangkan tetua begitu yakin, mari kita bertaruh. Kalau aku lulus, setiap kali jumpa aku, kau mesti hormat dan panggil aku ayah. Baiklah. Aku setuju sementara lagipun kau tetap jadi orang mati. Semua sudah dengar. Mohon ketua istana jadi saksi untukku. Memandangkan perjanjian sudah dibuat, ujian bermula sekarang. Farid Rahman, maju terima ujian. Ujian pertama. Tanpa api, nyalakan daun kering ini. Bakar daun kering? Mudah saja. Gunakan tap pembesar, fokuskan cahaya matahari. Tadi sombong sangat.
Sekarang ujian pertama pun tak boleh lalui. Hei budak, lebih baik kau mengaku kalah sekarang. Aku boleh pertimbangkan untuk biarkan mayatmu utuh. Sistem, bolehkah aku tentukan item untuk tukar? Tahniah, tuan rumah sistem buka kunci 5 kekasih setia hingga mati. Dapat peluang sekali seminggu untuk barang tertentu. Sistem, tukar kanta pembesar. Kenapa gelisah? Yang menarik belum bermula lagi. Ayo, awak ni bawa kepingan kaca buruk nak memperdaya orang? Betul kelakar. Hahaha. Sayang, aku dah tahu suamiku mesti boleh. Memandangkan suamimu begitu hebat, awak patut pertimbangkan beri aku ganjaran. Macam ni boleh? Terlalu dah. Jaga keadaan. Isteri aku cium aku sekali pun tak boleh ke? Awak menipu lalu. Apa sangat nak bangga? Betul lah. Teka je ke? Nanti awak tahu. Ketua Istana. Sila mulakan ujian kedua. Ujian kedua ialah berbalas rangkap. 4 pasang rangkap. Cuma satu salah jawab, anggap gagal ujian. Tak sangka, plot klasik rentas dunia aku pun alami. Selepas dilanda abad ke-20 satu ledakan maklumat, berbalas rangkap senang sangat bagiku. Tuan, silakan beri soalan. Ayo, belagak. Awak ni orang kampung, pernah sekolah ke? Tahu apa itu berbalas rangkap? Farid Rahman. Rangkap-rangkap ini belum lama, ini ramai sarjana terkemuka datang mencuba. Tetapi semuanya gagal tanpa kecuali. Awak pasti nak teruskan? Sayang, awak percayakan aku? Suami, aku percayakan awak. Ketua perguruan berbalas pantun memang kepakaran aku. Orang lain tak dapat menjawab, tak bermakna aku raja segala raja berbalas. Kata tak dapat menjawab. Ketua perguruan, sila kemukakan soalan. Baik, Farid Rahman, dengar baik-baik. Rangkap pertama bahagian atas ialah arak jet istana. Aduhai, bukankah ini rujukan tahun baru itu? Mungkinkah pengasas Istana Hati Langit juga perantau dari dunia sama? Hehehe. Raja segala raja, kali ini gagal di ujian pertama. Aku nasihat awak serah kalah sekarang. Ketua, lebih baik kita sekarang menyatakan dia kalah. Tetua Agung, suamiku cuma sedang berfikir mengapa perlu terlalu mendesak. Farid Rahman, sudah fikirkan jawapan bawah? Ketua, dia itu berlakon saja. Apa perlunya? Yang dipertua jawapan bawah aku ialah 180 secawan. Hehehe. Ini rangkap apa nih? Langsung cakap terus terang? Hahaha. Ketua, awak dengar ini kan namanya berbalas pantun? Yang dipertua jawapan aku betul ke? Satu perkataan pun tak salah, sangat tepat. Boleh beritahu aku bagaimana awak fikirkan ini? Ini cuma bakat semula jadi Mustahil. Ini ke berbalas rangkap, Ketua Perguruan? Adakah Ketua salah lihat? Jawapan Datuk Pengasas sudah ada. Ini ialah rangkap bawah tulisan tangan Datuk Pengasas. Lihat sendiri. Ini bagaimana mungkin Datuk Pengasas? nampak tak? Inilah namanya berbalas rangkap. Nasib baik kau. Aku tak percaya 2 rangkap lagi. Kau boleh selesaikan semua. Wahai orang tua, tinggal mulut keras saja. Ganjil berubah genap kekal. Tanda lihat kuadran, Tukul besar 80. tukul kecil 40. Hahaha. Yang ini pasti kau tak boleh jawab. Harga kemeja. Berapa? 9 pound 15 peni.
Kau ini siapa sebenarnya? Nama tetap sama, asal tetap satu. Raja, segala raja berbalas, kata si penembus usus. Raja segala raja berbalas, kata si penembus usus. Pengawal, cepat bawa Tetua Agung berehat. Ketua istana, ujian aku ini boleh dikira lulus? Tetua Agung kurang sihat hari ini. Ujian hari ini tamat di sini. Esok ujian ketiga diteruskan seperti biasa. Aisyah bawa Farid Rahman berehat. Murid patuh perintah. Suamiku, aku bawa kau berehat. Berehat di mana? Ke bilik gadismu ke? Mengarut. Tentu ke bilik tetamu lah. Aku cuma nak periksa katil bilik gadismu kukuh ke tidak. Suami, janganlah. Nanti guru pasti datang ke bilik kita bertanya. Nanti pasti guru akan nampak. Kita berhati-hati sikit. Macam ni lah. Lepas guru kamu pergi, kamu datang jumpa aku. Atau aku panjat tingkap masuk cari kamu. Ini terlalu bahayalah. Aduh. Aku pertama kali datang sini asing tempat dan orang. Kalau malam nanti boleh hidu bau rambutmu, mungkin tak rindu rumah lagi. Suami berani masuk perguruan untuk aku, terima ujian, macam mana nak tolak dia? Baiklah, lepas guru pergi, aku bukakan tingkap untukmu. Betul ke? Turunkan aku. Aku dah tahu, isteri paling sayang aku. Cepat turunkan aku. Kalau orang nampak, habislah. Aisyah Hamdan, rehatlah elok-elok malam ni. Guru balik dulu. Guru juga rehat awal sikit. Isteri aku dah sampai. Guru baru je pergi. Kamu pandai pilih masa. Isteri, malam indah terlalu singkat, nilainya beribu emas. Kita rehat awal lah. Isteri, malam indah terlalu singkat, nilainya beribu emas. Kita rehat awal lah. Aisyah Hamdan, dah tidur ke? Guru, itu aku baru je nak lena. Ada hal apa ke guru? Perincian ujian esok, guru nak beritahu kamu beberapa perkara lagi. Aisyah Hamdan, muka kamu kenapa merah sangat? Mungkin luka lama belum pulih betul, Aisyah, muka kau kenapa merah sangat? Mungkin luka lama belum pulih betul, aliran tak lancar kot. Salah aku. Kalau aku dapat cari kau awal sikit badan kau. Sekarang pun dah sembuh dah. Tak salah cikgu. Itu cikgu kena uruskan seluruh istana hati langit. Aisyah, kau ni kenapa sebenarnya? Tadi aliran dah lancar. Tak tahan lalu keluar bunyi cikgu. Ada hal ke? Memang ada satu hal. Farid Rahman, dia faham seni mekanisme ke? Seni mekanisme, jangan-jangan ujian esok pasal ni. Dia memang selalu suka buat benda pelik-pelik macam mainan. Patutlah faham. Kalau macam tu ujian esok, dia tak ada masalah lah. Dah lambat. Aku balik dulu. Jangan main lewat sangat. Cikgu, ini cuma aku seorang je. Aku faham.
Tapi, korang orang muda, buat bising sikit je, nanti orang lain dengar. Tak elok lah. Kau masih gelak, cikgu. Mesti dah nampak. Baguslah kalau nampak. Dah nampak maknanya cikgu kau sekarang ni dah setuju diam-diam. Tapi, Tak ada tapi-tapi. Sayang, malam indah berharga tinggi. Cepatlah rehat. ayo perlahan sikit. Ini bukan tetua agong ke? Semalam dah muntah banyak darah. Jaga-jaga kesihatan lah. Jangan berlagak baik di sini. 2 ujian awal kau selesaikan secara kebetulan. Hari ini pasti tak boleh lalui. Oh ya kah? Hari ini kau jangan sampai muntah darah pulang. Budak tak sedar diri. Batuk-batuk. Memandangkan semua sudah berkumpul, seterusnya beta umumkan ujian terakhir. Pemulihan senjata sakti, sambungkan warna yang sama. Tak sangka ujian ketiga sukar begini rupa. Dia pasti tak dapat lalui ya. Alamak. Cube ajaib Datuk Pengasas ni pasti orang kampung aku. Farid Rahman, kau ada masa sebatang dupa. Kalau tak siap dalam tempo itu, ujian gagal. Tak perlu sebatang dupa. Secawan teh pun cukup. Sombong betul. Ketua Perguruan Rahsia Langit ambil 3 bulan pun tak faham rahsianya senjata sakti ini. Kau kata secawan teh saja? Kau ingat itu mainan kanak-kanak? Benda ni bagi aku memang cuma mainan. Ikut peraturan masa sebatang dupa. Farid Rahman, maju ambil senjata. Masa mula suamiku. Aku percaya pada kau. Tuan-tuan semua, tengok baik-baik. Siap. Cuma dupa kau ni bakal lambat sangatlah. Ini mana boleh jadi? Kau ni memang menyampah. Sekarang 3 ujian dah lepas. Hendaklah panggil aku ayah. Alamak, cuma panggil ayah je. Tak payah sampai begitu. Pengawal bawa tetua agung rehat. Seterusnya, aku selaku ketua nak umumkan satu perkara mengikut wasiat pengasas. Sesiapa yang berjaya melalui 3 ujian berhak mengambil alih jawatan ketua Istana Hati Langit. Hidup balik tiba-tiba. Ketua. Ini tak boleh langsung. Dia cuma orang luar. Macam mana dia boleh memikul tugas ketua? Ini wasiat pengasas. Tiada siapa boleh persoal. Farid Rahman, adakah kau bersedia menggalas jawatan Ketua Istana Hati Langit? Farid Rahman, adakah kau bersedia menggalas jawatan Ketua Istana Hati Langit? Kalau jadi ketua, boleh ubah peraturan perguruan. Contohnya, Sri Kandi tak boleh kahwin. Bagi orang lain, semestinya tak boleh. Tapi kau insan takdir langit dalam ramalan pengasas. Boleh ubah peraturan sesuka hati. Kalau begitu, jawatan ketua ini aku terima. Sembah hormat Ketua Tetua Agung, cepatlah beri hormat. Esok pagi nak berangkat? Nadia Syafiq tulis surat. Perebutan ketua Balai Bayang Lembayung lusa akan bermula. Aku perlu pergi bantu dia. Tapi Istana Hati Langit ni, Ada guru agung jaga sini. Sepatutnya tak ada masalah. Lagipun, peraturan perguruan dah diubah. Siapa berani sentuh isteriku? baik, aku tunggu di rumah. Ini giok pelindung hati Istana Hati Langit. Jaga keselamatan awak.
Tunggu aku pulang. Wah, lambatnya sampai. Ada di Istana Hati Langit, terpaksa layan ke Aisyah Hamdan ke? Sayang, awak cemburu ke? Nak naik kereta tak? Periksa betul-betul. Jahatnya. Sepanjang perjalanan ni, awak mesti ajar aku berlatih tenaga dalam dengan baik. Oh ya, sayang. Dalam surat awak dulu, awak tak terangkan jelas apa keadaan di Balai Bayang Lembayung. Lebih teruk dari sangkaan. Guru aku hilang seminggu lepas, masih tak tahu hidup atau mati. Anak tak guna dia Faizal Harith dah naik, dah dapat sokongan lebih separuh tetua. Yang sokong awak ada berapa? Tak sampai 30%. Kalau kalah dalam pertarungan ni, murid-murid kumpulan aku mungkin dalam bahaya. Jangan takut, sayang. Memandangkan suamimu ini dah sampai jawatan ketua Balai Bayang Lembayung nanti. Jadi milik kita suami isteri sudah dalam genggaman. Akhirnya sampai. Adik Nadia Syafiq. Siapa dia ni? Dijemput oleh Nadia Syafiq datang tengok pertarungan. Tengok boleh. Tapi niat-niat tertentu lebih baik awak tarik balik. Kalau aku tak buat macam tu, kalau begitu, aku takut awak takkan boleh keluar dari pintu gerbang Balai Bayang Lembayung ini. Orang aku tak payah awak nak ajar. Lebih baik bantu ayahmu merancang. Bila aku jadi ketua perguruan, kau jadi milikku. Bila aku duduk di takhta ketua, kau jadi milikku. Hal wanita aku, semestinya aku urus. Mimpi. Aku pasti jaga kedudukan ketua untuk guruku. Ayahku dah siapkan segalanya. Kau tak ada peluang menang. Kalau begitu, kita bertarung saja. Nadia, aku suka betul dengan sikap garangmu. Lain kali kau berani sentuh dengan cakar anjing itu. Langsung aku patahkan. Kenapa masih berdiri? Patahkan si budak ini. Kenapa masih berdiri? Patahkan si budak ini. Siapa berani? Nadia, cuma ikan bilis, serah pada aku. Kau tetamu yang aku jemput. Mereka berani layan kau macam ni. Aku mesti tolong kau hajar mereka. Kenapa tak bergerak lagi? Hajar betul-betul si budak ini. Nak mati? Cukup. Pertandingan merebut jawatan ketua mulai sekarang. Peserta, naik pentas sekarang. Pertandingan merebut jawatan ketua mulai sekarang. Peserta naik pentas segera. Nanti habis pertandingan, nanti aku habiskan kau. Nasib baik kau. Dengan kau juga, tunggu malam ni. Aduh, ayo. Siapa? Siapa yang serang aku curi-curi? Diam. Pertandingan mula. Aku nak jadi ketua. Siapa tak setuju? Minta tunjuk ajar Abang Sulong. Ilmu cetek macam ni berani nak memalukan diri
pergi jauh-jauh. Layak ke tak cuba lawan baru tahu. Sampah. Semua sampah. Sekumpulan pengecut tak berguna. Peliknya. Dengan kemampuan Faizal Harith dulu, dia tak mungkin boleh kalahkan murid itu satu pukul. Rasanya dia makan ubat apa-apalah. Naikkan tahap secara paksa. Kalau tak ada yang berani naik, maka jawatan ketua ini punya akulah. Faizal Harith, kelakuanmu buruk, cara kotor, langsung tak layak sentuh jawatan ketua. Abang Zhang, tolong ajar baik-baik si pengecut ni. Dia tu layan ke layak ke tak cuba saja tahu kena tapak. Sampah. Semua sampah. Dengan kecekapan sikit ni berani nak berebut jawatan ketua. Kau jangan bangga sangat. Kak Nadia Syafiq belum naik lagi. Nadia Syafiq. Kalau dia datang pun apa dia boleh buat, tetap dalam genggaman aku. Kalau macam tu, Nadia Syafiq minta tunjuk ajar. Nadia, kamu mesti berhati-hati, dia anjing terdesak. Adik Nadia, kalau kamu menyerah sekarang masih sempat lagi. Jangan-jangan abang ni tak sengaja lukakan kamu. Nanti abang sedih hati. Dengan kamu, layan ke Kena ni. ini ke seluruh kemampuanmu. Cuba yang ni. Macam mana boleh? Aku dah makan pil letusan tenaga, dapat tenaga 600 tahun. Tapi kenapa masih kalah? Dengan cara sesat dapatkan kuasa, hanya luaran. Sampah. Kekal sampah. Kau paksa aku. Nadia, hati-hati. Aku dah kata hanya luaran. Apa dah jadi? Siapa kata tak guna? Sekarang kau rasa seluruh badan lemah, tenaga dalam hilang? Hina. Tak tahu malu. Nadia. Walaupun tiada tenaga dalam, aku tetap tumbangkan kau. Jawatan ketua milik aku. Kau pun milik aku. Lihat berapa lama kau tahan. Kau layak ke? Isteri, kau okey tak? Suamiku, nasib baik ada kau. Jangan lagi ambil risiko. Farid Rahman, kau orang luar. Berani ganggu pertarungan. Langsung tak hargai balai bayang lembayung. Tuan Rahman, sila tinggalkan arena. Nadia dah cedera. Kau tak nampak ke? Dia belum mengaku kalah. Aku mengaku kalah. Suamiku, sekarang giliran kau. Tunggu aku di bawah. Sekarang, lawan kau ialah aku. Tuan Rahman, ini hal dalaman balai bayang lembayung. Kau orang luar. Tak ada hak campur tangan. Suamiku, mana boleh dikira orang luar?
Suamiku, semangat. Kakak sulung, bila kau dah kahwin? Farid Rahman. Aku akan hancurkan kau berkecai. Bagus. Aku pun nak kata berani sentuh isteriku, mencari maut. Jadi abu. Terlambat. Tendangan ini untuk balas dendam isteriku. Rasakan ini. Hati-hati suami. Suami, kau tak apa-apa? Isteri tenang. Racun kecil begini tak mampu jejaskan aku. Dengan sistem di tangan kebal segala racun mustahil. Macam mana kau boleh tak apa-apa? Aku tak percaya degil tidak sedar. Tamparan ini untuk ajar kau jadi manusia. Aku lawan kau habis-habisan. Tamparan ini untuk rakan seperguruan. Tamparan ini untuk isteriku. Tamparan ini. Malas aku nak borak panjang. Aku cuma nak lempang kau. Jangan pukul aku. Sekarang baru takut. Mana perginya lagak angkuh tadi? Ayah, tolong, ayah. Farid Rahman berhenti budak. Kurang ajar, berani sangat kau. Tetua Hafiz Harith Faizal Harith belum mengaku kalah. Pertandingan pun belum tamat. Peraturan yang kau tetapkan sendiri, kau langgar sekarang juga. Antara rakan seperguruan bertarung, kenapa perlu kejam sangat? Dia guna serbuk peluntur tenaga serang isteriku secara curi. Kenapa kau tak cakap pasal itu? Itu lain cerita. Baguslah lain cerita. Si tua bangka kau ni 2 darjat juga rupanya. Kurang ajar si muda. Hari ini, beta akan wakili orang tua kau, ajar kau dengan baik. Awak hati-hati. Orang ini sangat kuat. Tetua Wu, sebagai tetua, kau menindas yang lemah. Tak malu ke? Cara aku bertindak tak perlu dinasihati oleh junior macam kau. Sayang, jangan risau. Si tua ni bukan lawan aku. Beraninya si mulut tajam ni. Sambut tapak tangan. Ayah, satu jurus saja tolak Tetua Agung bergurau ke? Tak mungkin. Si berdebah tu mana mungkin kalahkan ayah aku. Kekuatan kau mana dapat sekuat ni? Sekarang aku nak ambil alih jadi ketua Balai Bayang Lembayung. Ada yang bantah? Salam ketua. Salam ketua. Tunggu dulu. Nak jadi ketua mesti tercabut pusaka agung balai kami, Pedang Darah Zamrud. Kalau tak boleh, maka jawatan ketua ni belum tentu untuk kau. Sayang, betul ke ada peraturan ni? Betul, cuma pedang darah Zamrud ni. Pedang Darah Zamrud ni ada rohnya. Cuma iktiraf tenaga dalam warisan khas kami. Orang luar mustahil tercabut. Ini susahlah, Abang Zau. Dia bukan murid perguruan kita. Aku nak cuba juga. Tak sedar diri, Menang pertarungan pun apa guna? Nanti jawatan ketua ni tetap milik aku. Bangkit. ini. Abang Zau berjaya mencabutnya.
Ini, macam mana boleh? Memang layak jadi suami pilihanku. Sekarang, siapa berani persoalkan aku? Hahaha. Dia musnahkan pusaka balai. Kau hancurkan pusaka kita. Dosa tak terampun. Wahai murid-murid, dengarlah. Ikut aku bunuh celaka ini. Siapa berani? Nenek moyang di sini? Siapa lancang? Berlagak sakti. Jangan harap tipu aku. Keturunan tak berguna. Jangan biadab. Ini. Pedang sakti 6 nadi? Benar-benar ilmu nenek moyang kita. Nasib baik sistem ada pilihan pedang sakti 6 nadi. Akhirnya selamat. Pedang sakti 6 nadi di sini. Yang di depan kita ialah nenek moyang. Pemuda ini kena di hati beta. Mulai hari ini, dialah ketua baru Balai Bayang Lembayung. Tapi pedang darah Zamrud, Kolot. Senjata sakti musnah. Tapi pewaris ada. Dengan dia, perguruan pasti maju. Hai, cepatlah sembah ketua baru. Tadi, apa yang berlaku? sembah ketua. Memandangkan jadi ketua, mesti demi perguruan bersihkan kebobrokan. Pengawal, bawa Hafiz dan Faizal Harith ke Dewan Penguat Kuasa. Tunggu hukuman. Kau, Ayah, perkara kita buat tu dia tak tahu kan? perkara itu orang luar mustahil tahu. Ini dendam peribadi. Mana nak puaskan hati orang? Memang mereka berdua ada niat jahat. Rupa-rupanya guru Kak Nadia Syafiq dibunuh oleh mereka. Kamu berdua ingat, perbuatan kamu ini tiada siapa tahu? Sistem. Tukar bukti pengkhianatan Hafiz Harith dan anaknya. Inilah surat rahsia kamu berkomplot dengan pihak luar untuk membunuh ketua terdahulu. Macam mana kau dapat surat-surat ini? Kau yang bunuh guru aku. Tamparan ini. Untuk guru aku. Suamiku. Pengawal, bawa dua pengkhianat ini ke Dewan Penguat Kuasa. Tunggu hukuman. Yang menang jadi raja. Aku. Aku mengaku kalah. Ketua. Ketua, ampun. Semua ini ayah aku. Dia yang suruh aku buat. Dia. Ketua. Suamiku. Bawa aku keluar dari sini. Boleh tak? Bawa aku pulang. Baik. Aku bawa kau pulang sekarang. Sangkar emas, sangkar perak. Masih tak boleh lawan sarang sendiri yang serba kekurangan. Akhirnya tahu balik rupanya. Semasa suami tiada, kami adik-beradik tidak lena makan dan tidur. Farid. Balik sudah, syukur. Malam ini, biar kami 7 beradik layan suami sebaiknya. Mari istri-istriku, malam indah singkat. Istri-istriku, cepatlah datang. Aku nak cerita. Si Hafiz Harith itu masih tak mau mengaku. Lalu suamiku ini, dengan pedang sakti 6 nadi, langsung aku tundukkan dia. Hebatnya suamiku. Dia layan saudari-saudariku sebaik ini. Kalau aku minta tolong daripadanya untuk bantu aku kembalikan takhta, mungkinkah dia akan setuju? Celaka. Maharaja Faris Iskandar, pimpin sendiri pasukan 100.000 tentera menekan sempadan mahu kami serahkan adik Alia Iskandar. Kalau tidak, kota ini akan dibantai. Apa? Bah, istri Farid Rahman berani kau sentuh? Nak kena tampar ke? Nadia Syafiq. Aisyah Hamdan, keluarkan meriam Itali aku untukku.